أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم الخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Isnin. Hari Isnin bersamaan 11 hari bulan 10 2021, pengajian pukul 10.30 malam. Kita belajar mengenai sifat. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu Azizah, Umi Naimah, Ibu Zainab, Ibu Hayati, Atik Jamila, Bonda Puteri Mimi dan yang lain-lain, alhamdulillah. Jadi ibu ayah, sifat ni apa? Makcik ni Rizal. Waalaikumsalam. Sifat ini sama juga dalam bahasa kita pun kita sebut sifat. Kita sebut sifat. Okey. Ada beza di antara dalam bahasa kita. Okey. Pelajar itu berjaya dengan pelajar yang berjaya. Ada beza ibu ayah ya. Kalau kita kata, sorry tulisan buruk Kalau kita kata pelajar itu berjaya, itu ayat lengkap ke ayat tak lengkap? Pelajar itu berjaya, ayat itu dah lengkap ke tidak? Pelajar itu berjaya, itu adalah ayat yang lengkap. Pelajar itu berjaya. Okey. Untuk pelajar itu berjaya, kita tulis dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab. At-talibu najihun. Najihun. Okey. Pelajar itu berjaya. At-talibu najihun. Tapi kalau kita nak kata pelajar yang berjaya, pelajar yang berjaya, maka ibu ayah, kita akan sebut macam mana? Kita akan sebut, dia kena sama. Talibun najihun. Najihun. Okey. Nampak? Kalau pelajar yang berjaya sahaja, talibun najihun. Kalau yang pertama, ma'rifah, kedua nakirah macam ni, biasanya jadi mubtada khabar. Pelajar lelaki itu berjaya. Tapi kalau kita sebut talibun najihun saja tanpa alif lam kat sini, nampak tak ibu ayah? Talibun ma'rifah ke nakirah? Talibun ma'rifah ke nakirah? Talibun nakirah. Nakirah. Najihun ma'rifah ke nakirah? Sama juga nakirah dengan tanwin. Talibun najihun, sama-sama nakirah, maka terjemahnya pelajar yang berjaya. Pelajar yang berjaya. Jelas? Syaratnya pertama sekali kena sama-sama. Kalau makrifah nakirah kena sama. Kalau ini nakirah, sini pun nakirah. Kalau macam ni, pelajar yang berjaya saja. Tapi kalau contoh saya masukkan alif lam, at-talibu, kalau saya nak jadikan najihun sebagai sifat pada at-talibu, apa saya kena buat ibu ayah? Kalau saya sebut, saya mulakan dengan
At-talibu dengan alif lam. Najihun kena buat apa? Najihun kita kena dan betul Azizah tambah alif lam bagus. Okey. Kalau kita sebut at-talibu, kita nak kata pelajar yang berjaya itu. Okey, tambah alif lam. Okey. 4. Okey, boya. Beza. Talibun najihun saja terjemahnya pelajar yang berjaya. Tapi kalau tambah alif lam dan kita nak datangkan ini sebagai sifat kepada at-talib, at-talibu saja terjemahnya pelajar, dia akan jadi spesifik pasal dah jadi makrifah. Kalau ini makrifah, ini pun makrifah. Pelajar yang berjaya itu, cuma tambah itu ataupun ini. Pasal dia jadi spesifik. At-talibu an-najihu, pelajar yang berjaya ini, macam tu. Tapi kalau talibun najihun, pelajar yang berjaya, itu tanpa alif lam maknanya umum, nakirah. Okey, tapi dua-dua ni mausuf dan sifat. Talibun mausuf, najihun sifat. Begitu juga at-talibu an-najihu, at-talibu mausuf, an-najihu sifat. Okey. Jadi pertama mesti ikut dari segi ma'rifah nakirah. Okey. Pertama dia ikut dari segi ma'rifah dan juga nakirah. Itu poin pertama. Ma'rifah nakirah. Poin kedua mesti ikut dari segi muzakkar ataupun muannas. Muzakkar ataupun muannas. Poin ketiga mesti ikut dari segi i'rab, rafa ataupun nasab ataupun jar. Kemudian kena ikut dari segi bilangan, mufrad ataupun musanna ataupun jama'. Okey. Jadi berdasarkan contoh yang saya bagi tadi, Ibu Ayah ya. Okey. Okey. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tengok ni. Talibun najihun mausuf sifat. At-talibu an-najihu juga adalah mausuf sifat. Okey, boy. Ini kita baru bahagian pertama saya terangkan ni. Ini percuma saja ya. Ini tidak ada, sepatutnya ini masuk dalam kursus, tapi nak tunggu ni lama, nak tunggu ni kan. Giliran untuk belajar ni. Jadi saya terangkan sekarang kerana kebanyakan ibu ayah yang dengar sekarang ni dah ada asas. Okey. Jadi talibun najihun sama dari segi apa? Sama-sama nakirah. Talibun pun nakirah, najihun pun nakirah. Dari segi muzakkar muannas, talibun muzakkar ke muannas ibu ayah? Talibun muzakkar ke muannas? Talibun adalah muzakkar, maka najihun pun muzakkar. Talibun najihun. Bermakna kalau saya sebut talibun najihatun salah. Ataupun talibatun najihun salah. Okey, macam tu. Kalau nak kata makrifah, at-talibu an-najihu. Sama-sama muzakkar. Sama ya insya-Allah ya. Poin ketiga kena ikut sama dari segi i'rab. Sama-sama rafa' ataupun nasab ataupun jar. Sama tak sekarang? Talibun rafa', najihun pun rafa'. At-talibu rafa', an-najihu pun rafa'. Sama-sama rafa'. Okey. Nampak tak ibu ayah ya? Nampak semua insya-Allah ya? Okey. Jadi, ibu ayah yang dirahmati Allah, kemudian dari segi mufrad, musanna, jamak kena sama. Talibun mufrad, najihun pun mufrad. At-talibu mufrad, an-najihu pun mufrad. Jadi dia kena ikut dari segi sama ma'rifah nakirahnya, muzakkar muannasnya, rafa' nasab jarnya, begitu juga mufrad musanna dan juga jamaknya.
Setakat ni jelas tak? Setakat ni semua jelas tak? Untuk empat poin ni jelas tak? InsyaAllah kena ikut tu. Jelas ya? Semua insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita ambil contoh. Okey. Ya. Kita terus cuba buat latihan dia insyaAllah. Kita terus cuba buat latihan dia. Okey. Sekarang ni soalan yang saya berikan kepada ibu ayah semua adalah at-talibatu, maaf saya bagi baris penting saja ya. At-talibatu najihatani. At-talibatu najihatani. Okey. Sekarang ni ibu ayah ada dua kesalahan di sini. Saya nak bagi tahu seorang pelajar perempuan yang berjaya. Seorang pelajar perempuan yang berjaya. Okey ibu ayah. Ada dua kesalahan. Siapa dapat detect dua kesalahan tu bagi tahu komen dapat detect. Siapa dapat detect dua kesalahan pada ayat ni, bukan ayat. Pada contoh ni ada dua kesalahan. Okey, Ibu Asimah dapat ya. Ibu Asimah boleh unmute Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Okey, Ibu. At-talibatu najihatani. Apa dia kesalahan pertama? Kesalahan pertama, at-talibatu najihatu, dia satu makrifah, yang satu lagi nakirah. Okey, maksudnya at-talibatu betul dah? At-talibatu makrifah. Okey, najihatani nakirah. Sepatutnya apa? Sepatutnya dia kena makrifah juga. Makrifah juga. Okey, itu poin pertama. Poin kedua Ibu? Yang poin yang kedua pula tu at-talibatu dia adalah mufrad. Okey. Najihatani dia adalah musanna. Okey. Jadi pertama sekali syaratnya tadi dia tak sama dari segi makrifah nakirah. Yang kedua tak sama dari segi mufrad dan juga dari segi bilangan ya, bilangan. Bilangan ya. Okey. Jadi apakah jawapan yang betul Ibu? Jawapan yang betul adalah at-talibatu an-najihatu. Bagus Ibu, masya-Allah. Tepat Ibu, tandah Ibu ya. Okey, bagus masya-Allah. Ustaz, Ibu ada nak tanya. Yang kamu Ustaz bagi tadi ni, pelajar itu berjaya itu mudhafun ilaih kan? Itu ada apa? Mubtada khabar. Yang first kali tu. Mubtada khabar. Yang kedua dan ketiga tu yang apa? Apa nama sifat mausuf. Okey, baik. Okey Ibu, alhamdulillah. Jadi poin jelas ya. Untuk contoh tadi at-talibatu najihatani, setelah dibetulkan at-talibatu an-najihatu, jelas semua insya-Allah. Jelas tak? Sajadah tak apa, masya-Allah. Jelas tak jawapan tadi Ibu ya? Jelas ya? Nampak ya beza ni insya-Allah ya. Okey lagi. Okey, ini yang kedua. Al-kitabu jadidin. Al-kitabu jadidin. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, pertama sekali ada berapa salah? Kira tengok ada berapa salah? Saya nak kata kitab yang baru. Kitab yang baru. Dengar soalan saya. Buku yang baru.
Bukan buku yang baru itu. Buku yang baru sahaja. Buku yang baru. Kira ada berapa kesalahan? Komen. Ada berapa kesalahan sekarang? Berapa dulu? Okey, ada dulu kesalahan Azizah ya. Okey. Azizah boleh unmute tak Azizah, insyaAllah? Azizah boleh unmute kalau nak buat, ataupun Azizah sebenarnya. Dapat tak? Okey. Assalamualaikum Azizah. Waalaikumsalam. Boleh dengar Ustaz? Dengar. Okey. Sekejap ya. Buku yang baru. Ustaz nak buku yang baru ya, bukan buku yang baru itu, buku yang baru saja. Siapa Ismah, insya-Allah. Okey, ada berapa kesalahan tadi, Azizah? Ada dua. Ada dua. Okey, pertama sekali dekat mana salah? Kejap. Lainnya sikot Sinon. Tak apa nak Azizah, kita bagi orang lain tanya pasal lain Azizah tak kuat lah. Boleh Azizah ya, kita tukar orang lain boleh. Lain Azizah tak kuat. Okey, boleh ya, insya-Allah. Okey, siapa nak jawab Ibu Ayah? Azizah tak kuat lah, dekat Sarawak tak kuat. Tak kuat lainnya. Siapa nak try komen saya? Ada dua. Ada dua kesalahan kat situ. Saya nak buku yang baru, bukan buku yang baru itu. Okey. Komen saya Ibu Ayah. Siapa nak try, insya-Allah. Peluang. Ke susah soalannya? Okey, Haji Zainal insya-Allah. Haji Zainal Ibu Zuraida, kita bagi Haji Zainal insya-Allah. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah Tuan Haji, masya-Allah. Okey, soalan saya nak buku yang baru. Jadi pertama sekali, bila kita kata buku yang baru, dia makrifah ke nakirah agak-agak? Nakirah. Jadi kita nak sebut Kitabun. Kitabun, betul. Kitabun. Kita akan jawab. Betul, kita akan jawab first kali Ibu Ayah. Kitabun. Okey, kitabun. Ya. Kitabun, kerana ia adalah nakirah, bukan makrifah. Kitabun. Kemudian jadidin jadi apa Tuan Haji? Jadidun. Jadidun. Bermakna kesalahan yang kedua dari segi apa? Apa ni baris tu? Dari segi makrifah nakirah. Bukan. Dari segi i'rab. Okey, kitabun jadidun. Okey, saya kata jadidin salah. Jadi kenapa Tuan Haji kata kitabun tadi? Kenapa tak kata al-kitabu juga? Pasal perkataan tadi kitab buku yang baru dia umum. Baru dia umum. Kalau spesifik, spesifik jadi macam mana terjemahnya Tuan Haji? Okey, kalau spesifik jadi macam mana terjemahnya? Al-kitabu. Okey, buku yang baru. Betul. Buku yang baru itu kalau jadidu. Betul. Kalau al-kitabu al-jadidu, betul, masya-Allah. Terima kasih banyak Tuan Haji ya. Alhamdulillah. Okey. Ibu Ayah, jadi kitabun jadidun, faham tak semua? Buku yang baru, kitabun jadidun. Boleh semua insya-Allah? Faham ya? Okey, alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Lagi. Okey, untuk soalan seterusnya, saya minta seorang tolong bacakan. Okey, saya minta Ibu Wan Zuraida. Boleh Ibu Zuraida, boleh Ibu Zuraida? Assalamualaikum Ibu Zuraida. Waalaikumsalam Ustaz. Bismillah Ibu. Okey, cuba Ibu baca ayat ni Ibu. Haza. Bismillahirrahmanirrahim. Haza al-kitabu Okey. jadidun.
Okey. Agak-agak ibu apa terjemahnya? Hazal kitabu jadidun. Apa terjemahnya? Ini kitab ada. Ini kitab itu Okey. yang baru. Yang baru. Okey ibu. Tapi ibu ya. Sebenarnya ibu dah keliru pasal hazal terjemah ini. Alkitab terjemah kitab ini dan kitab itu kan. Okey, tak apa. Pasal ibu masih baru, ibu tak nampak lagi tekniknya. Tak apa, nanti ibu tanya ibu insya-Allah ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, ibu siapa nak try terjemah ni? Komen saya. Try terjemah dengan gaya moden. Hazal kitabu jadidun. Siapa nak try terjemah? Tak dapat ya? Okey, saya buat ya. Dengar. Okey, Akhi Azudin, bagus. Assalamualaikum ya Akhi. Waalaikumsalam Ustaz. Saya cuba Ustaz. Okey. Cuba terjemahkan, bismillah. Terjemahan dia buku ini baru. Bagus. Anda baca dengan i'rab yang betul? Dengan i'rab yang betul, cuba baca dengan baris yang betul. Haza al-kitabu jadidun. Bagus. Jadi dalam ayat ni ada tak unsur mausuf sifat? Tak ada. Tak ada. Jadi kalau hazal kitabu jadidun, terjemahnya ini buku hazal kitabu jadidun, buku ini baru, betul kan? Buku ini baru. Okey, kejap ya. Tanya pada semua. Ibu ayah semua, bila kita kata buku ini baru, adakah itu ayat sempurna ke ayat yang tak sempurna? Ayat sempurna kan? Ayat sempurna tapi tidak ada sifat dalam ayat tu. Okey. Akhi Azudin, macam mana anda nak tukarkan ayat ni kepada ayat yang sempurna juga dan ada maksud sifat? Apa anda kena buat? Yang sempurna juga kena, kalau ada maksud sifat kena sama makrifah. Okey, jadi anda nak buat macam mana? Haza al-kitabu al-jadidu. Okey, anda buat haza al-kitabu al-jadidu. Tengok saya buat ya. Haza al-kitabu al-jadidu. Okey. Anda dengar saya terjemahkan ya. Haza al-kitabu al-jadidu, ibu ayah, terjemahnya akan jadi buku yang baru ini ataupun buku yang baru itu. Nampak? Buku yang baru ini ataupun buku yang baru itu sempurna ke tidak terjemahnya? Sempurna ke tidak ayatnya? Macam tak Ustaz? Macam tak kan? Okey, sebenarnya Akhi Azudin, sebenarnya haza al-kitabu al-jadidu, buku yang baru ini, dia belum sempurna lagi. Kalau kita nak sempurna, kita kena jadikan dia maksud sifat dua nakirah. Haza kitabun jadidun, ini adalah buku yang baru, macam tu. Boleh Akhi Azudin insya-Allah? Okay, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, bagus. Sama-sama. Okey, ibu semua nampak ya? Sekarang ni kalau saya nak jadikan dia ayat yang sempurna, kita kena pasal makrifah, mubtada biasanya makrifah, khabar biasanya nakirah. Khabar biasanya nakirah. Tengok contoh ayat saya bagi. Haza kitabun jadidun. Ini adalah buku yang baru. Okey. Lagi sekali dengar saya sebut. Atas kali hazal kitabu jadidun. Buku ini baru. Buku ini baru. Itu terjemah dia. Yang kedua, haza al-kitabu al-jadidu, terjemahnya buku yang baru ini buku yang baru ini, itu terjemah dia. Jadi belum sempurna lagi. Okey, kemudian haza kitabun jadidun, ini adalah buku yang baru. Ini adalah buku yang baru, macam tu. Okey. Jelas ibu ayah? Haza kitabun jadidun, ini adalah buku yang baru. Nampak tak? Bunyi macam sama tak semua?
Bunyi macam sama. Cuma beza pada alif lam, beza pada tak ada alif lam, tukar makna dia. Dalam ketiga-tiga contoh, ada berapa contoh yang ada mausul sifat? Antara tiga ni, 1, 2, 3, ada berapa contoh yang ada mausul sifat? Betul semua, ada 2 contoh yang ada mausul sifat, iaitu contoh kedua dan ketiga. Okey, saya tahu, saya faham. Dari segi terjemahan masih ramai lagi yang mungkin keliru, pening kepala kan, dari segi terjemahan. Tak apa. Kita belajar sikit-sikit. Cuma sekarang ni apa yang saya nak bagi tahu adalah, nampak bila sini al-kitabu ma'rifah, ini nakirah, nampak tak ini tak boleh jadi mausul sifat. Itu nak bagi tahu. Al-kitabu jadidun, ini ma'rifah, ini nakirah, tak boleh jadi mausul sifat. Nampak tak sekarang? Atas sekali tidak ada mausul sifat. Yang ada adalah buku ini baru. Buku ini baru. Okey. Contoh kedua, dua-dua ma'rifah. Al-kitabu ma'rifah, al-jadidu pun ma'rifah. Cumanya terjemahnya, buku yang baru ini ada yang. Buku yang baru ini, haza ini. Buku yang baru ini, ada yang dah, tapi dia bukan ayat lengkap. Bukan ayat lengkap. Okey. Yang ketiga, ayat lengkap. Betul, ayat tergantung. Contoh ketiga, ayat lengkap dan ada mausul sifat. Hadza kitabun jadidun. Ini adalah buku yang baru. Ini adalah buku yang baru. Kitabun jadidun. Okey. Nampak tak semua insya-Allah? Jelas ya? Jelas. Okey. Semua faham insya-Allah? Faham ya? Okey, semua faham, masya-Allah, tabarakallah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faham? Cuma ibu ayah. Okey. Untuk haza al-kitabu al-jadidu. Okey, ini saya nak masuk tinggi sikit. Siapa yang dah faham tiga tadi tu pun dah cukup dah. Siapa tak faham saya nak cakap sekarang ni, tak apa. Dengar sini ibu ayah dengar betul. Hadza al-kitabu al-jadidu sebenarnya boleh juga jadi ayat lengkap kalau kita faham. Okey. Al-kitabu al-jadidu terjemahnya buku yang baru itu. Kalau kita nak spesifikkan, contoh orang kata, hadza al-kitabu al-jadidu, inilah buku yang baru tu. Nampak tak? Beza tak? Hadza kitabun jadidun terjemahnya, ini adalah buku yang baru. Umum ke tak umum? Ini adalah buku yang baru. Umum ke tak umum? Buku yang baru. Maksudnya umum je lah. Buku apa? Buku yang baru tapi itu umum. Tapi kalau saya kata, contoh saya kata, mak tadi saya ada beli buku lah mak. Ada beli buku baru tau mak tau. Kita pun tunjuk, mak inilah buku yang baru tu. Inilah buku yang baru tu. Bila saya kata inilah buku yang baru tu, spesifik tak? Mak, inilah buku yang baru tu. Spesifik kan? Spesifik. Boleh juga. Hadza al-kitabu al-jadidu. Inilah buku yang baru tu mak. Hadza al-kitabu al-jadidu. Tapi ini perbahasan aras tinggi. Okey? Yang kita belajar tadi, hadza al-kitabu al-jadidu. Ini adalah buku yang baru. Hadza isim isyarah, al-kitabu tu jadi dia punya masyarul ilaih ataupun badal dia. Pening pada pula nanti. Tak apa. Tapi kalau saya kata inilah buku yang spesifik itu, hadza akan jadi mubtada, al-kitabu akan jadi khabar. Kalau hadza mubtada, al-kitabu khabar, al-jadidu sifat pada al-kitab, terjemahnya inilah buku yang baru tu. Okey Bu ya. Untuk inilah buku yang baru tu, itu siapa faham tak faham tak apa. Siapa faham tak faham tak apa. Itu aras tinggi. Cuma yang tiga pertama tadi, hazal kitabu jadidun, buku ini baru, semua kena tahu. Hazal kitabul jadidu, buku yang baru ini. Haza kitabun jadidun, ini adalah buku yang baru.
Tiga terjemah asas ni semua kena tahu. InsyaAllah boleh? InsyaAllah dapat semua ya? Okey, Alhamdulillah. Okey, saya ulang lagi sekali terjemahnya. Ulang lagi sekali salin ya. Hadzal kitabu, buku ini jadidun, baru. Hadzal kitabu, buku ini jadidun, baru. Hadzal kitabul jadidu, ini buku yang baru ini, buku yang baru ini, terjemah dia. Hadzal kitabul jadidu, buku yang baru ini. Okey. Yang last, hadza kitabun jadidun. Ini adalah buku yang baru. Ini adalah buku yang baru. Dapat semua insya-Allah tak? Dapat tak semua? Okey. Kelas malam ni membantu tak kefahaman maksud sifat? Ini baru bahagian pertama ni. Ini baru bahagian pertama, boleh membantu tak semua insya-Allah? Membantu insya-Allah ya. Okey, membantu insya-Allah. Alhamdulillah. Okay, kenapa kita bincang maksud sifat? Kerana banyak tak kita jumpa maksud sifat dalam Al-Quran? Okey, satu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Cuba buka surah An-Naba, Ibu yang kejap tengok terjemah surah An-Naba. Masing-masing buka surah An-Naba. Awal juzuk 30. Muka surat 582. Okey. Cuba tengok terjemah An-Naba'i Al-Azim, ayat kedua. Apa terjemah An-Naba' Al-Azim? Apa terjemah An-Naba' Al-Azim? An-Naba'i Al-Azimi. Apa terjemah? Cuba tulis terjemahnya. An-Naba'i Al-Azimi. Tulis. Ikut. Berita yang. Ada yang tak? Semuanya nampak. Ada yang. Kebanyakan terjemah ada yang. Kenapa ada yang? Kerana itu menunjukkan sifat. Nampak tak? An-Naba' sama-sama An-Naba' ma'rifah. Al-Azimi pun ma'rifah. An-Naba' apa ni? Apa lagi yang tadi? An-Naba' muzakkar. Al-Azim pun muzakkar. Apa lagi? An-Naba'i jar. Al-Azimi pun jar. An-Naba' mufrad, Al-Azim pun mufrad. Nampak tak ikut sama-sama? Cukup syarat tak An-Naba'i Al-Azim untuk jadi musuh sifat? Cukup. Jadi buaya, itu baru contoh sedikit. Ada berlambak-lambak contoh maksud sifat dalam Al-Quran yang bila kita belajar nanti kita akan faham, oh ni maksud sifat yang kita belajar. Boleh buaya insya-Allah. Setakat ini untuk malam ni bahagian pertama. Kita sambung lagi bahagian kedua nanti insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد.